والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruda. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah kepada kita pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bangkit, kita kembali sihat, kita dipinjamkan lagi usia untuk sehari lagi. Sehari. Untuk hari ni lah tak tahu lagi, tak tahu lagi nah. Petang tak lagi pun tak tahu. Pukul 12 saat lagi pun tak tahu nak ada ke tak ada nah. Sebab kita ni milik Allah. Namun sekadar mana yang kita ada, wajib kita bersyukur. Sekadar mana yang kita perolehi, wajib kita bersyukur. Sentiasa mensyukuri di atas pemberian Allah Ta'ala. Kita cuba memanfaatkan usia, kita cuba memanfaatkan masa, kita cuba memanfaatkan rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita dengan kita belajar ilmu. Tidak berlalu satu hari dalam kehidupan kamu melainkan diberkati dan dirahmati serta didoakan oleh para malaikat kecuali untuk penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dapat memberi manfaat untuk diri dia selama tempoh dia belajar sampai esok pagi. Esok pagi belajar pula. Dia akan bagi manfaat sampai lusa pagi. Sebab tu kita bermula dengan menuntut ilmu. Tak kiralah kita buka TV tengok tanyalah ustaz ke apa-apa jugalah. Rancangan yang berbentuk ilmiah, maka itu termasuk di antara penuntut ilmu. Baik, kita akan sambung pengajian kitab tafsir, yakni daripada surah An-Nisa juzuk ke-5, sambungan dia ayat yang ke-100. Betul. Ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Berhenti start dulu cakap tu. Tak lagi kita sambung. Kalau ada masa tak lagi kita sambung lagi Baik. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Pemurahnya Allah pemurah sungguh-sungguh. Kalau kita baca hadis yang kita baca kemarin bukan sikit punya pemurah. Memberi. Dia tak minta balasan. Cuma hampa buat taat untuk diri hampa. Hampa buat taat, hampa buat kebaikan, dapat dekat hampa. Dia tak rugi tang mana, tak untung tang mana. Ini sifat Allah Azza wa Jalla. Allah yang kita sebut Al-Ghani wal-Mughni. Apa maksud dia?
yang maha kaya lagi mengkayakan. Jadi apabila kamu meminta, mintalah kepada yang kaya. Dengan rahmatnya, dengan sifat pemurahnya dia bagi. Kadang-kadang minta lama, tak dapat. Bila lah nak dapat ni ya Allah, aku akan bagi. Kalau tak di dunia, aku simpan di akhirat. Kalau diberi pilihan pada kita, nak di dunia kan nak di akhirat? Ya, no? Kita nak di akhirat. Tapi di dunia kena tahan sikit lah. Sedikit ujian di dunia untuk kenikmatan yang besar di akhirat. Tak apalah, no? Tak apalah. Andai Allah Ta'ala tak bagi kesempurnaan pada kita di dunia, yakinlah ada menanti di akhirat nanti. Segala apa hajat kita akan tertunai. Yang dikatakan syurga tu, punya luas syurga itu seluas langit dan bumi. Kita ni niat saja. Dia banyak bilik syurga ni. Di mana setiap bilik dia itu, setiap satu-satu bilik dia tu seluas mata memandang. Kita ni kalau benda luah, katalah kita ada rumah luah. Jadi satu masalah apa? Nak menyimpan, betul tak? Kena atas bawah, atas aku tak nak dah. Pakai sekali-sekala baru dia naik. Dia kira yang jaga hak bawah tu saja. Kalau kata dia duduk dengan anak pinak, bagilah anak pinak tu duduk di atas, jagalah di atas. Aku nak jaga di bawah je. Yang dikatakan syurga Allah tu, satu-satu bilik dia ni, seluas-luas mata memandang. Tak usah duk susah hati, tak payah menyimpan. Tak ada menyapu dalam tu. Pasal apa tak ada menyapu, dia tak kotor. Dia tak kotor. Dia kan, sampailah kita, apa yang kita hajat, terus dapat. Baru lintasan di hati terus dapat. Baru terdetik di hati terus dapat. Saya ingat guru saya cerita tentang sifat syurga. Dia kata, aku nak ambil kampung ni, aku pun tak pernah masuk. Tapi lebih kurang macam ni. Dia pun untuk guru dia cerita kat dia. Kita ni hajat nak masuk bilik makan. Kata termasuk dapur. Dapur tu jadi bilik makan. Kita hajat nak masuk dapur. Bukan nak masuk bilik makan. Nak masuk dapur tapi termasuk bilik tidur. Bilik tidur tu nanti jadi dapur. Jadi apa yang kita hajatkan, dia jadi. Jadi ini di antara hadis-hadis yang masyhur yang Rasulullah cerita, apa juga yang kamu berkeinginan. Kita tengah-tengah duduk tidur, kan sambil tidur berangan. Kita kan suka berangan. Okey, kalau berangan dalam syurga, berangan dapat terus. Tidur berangan je lah ni kan. La'alla li tarji. Laita li tamani wa la'alla li tarji. Angan-angan kosong. Duduk atas katil sementara nak layang, mata nak ledah. Baca dah habis baca dah, tak berapa jam-jam lagi. Dia bolehlah berangan. Berangan tu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang berangan malam siang terus dapat. Baik, hari ni, kalau minggu lalu kita cerita tentang solat qasar dan solat khauf. Solat qasar dilakukan ketika mana? Musafir. Solat khauf, peperangan. Masih lagi cerita tentang solat. Yang ni dia kata, ayat yang ke-103, maka apabila telah kamu selesaikan sembahyang, maka ingatlah Allah dikala berdiri dan dikala duduk dan dikala berbaring di rusuk kamu. Maka apabila kamu telah tenteram, maka dirikanlah olehmu sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajipan yang diwaktukan. Ini masih lagi sambungan daripada cerita solat khauf. Solat khauf ni, ini solat yang takut ketika dalam perang. Minggu lepas kita baca, ada berapa rakaat solat takut? 1 saja. Satu saja. Yang ni kalau kata ada 2 sof depan sembahyang 1 rakaat, elok sof depan bagi salam, sof belakang masuk. Imam akan tunggu
Imam sembahyang 2 rakaat. Imam akan tunggu saf belakang ketika mana dia membaca Fatihah. Makmum hanya bersolat 1 rakaat saja. Lepas tu bagi salam, punduk keluar pi, hak yang belakang, saf belakang masuk mas. Janji kamu bersolat. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepentingan bersembahyang tu tak kira hang sakit macam mana, hang tak ada kain baju, hang terbakar melecok satu badan ke, wajib kena solat. Tak ada yang mengatakan, tak apalah, tak payahlah sembahyang. Tak ada. Kecuali di atas beberapa sebab. Tu pun dekat perempuan yang haid, yang nifas. Yang tu saja, no? Haid dan juga nifas. Istihadah kena solat. Kalau nifas tu beranak, kalau haid tu yang main bulan tu, yang tu je Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Dan Allah Ta'ala kesian dekat orang perempuan ni. Allah tu kan maha penyayang. Dia bagi kelepasan pada perempuan yang ada haid setiap bulan, ada tempoh dia berehat. Ada tempoh dia berehat, yang ni berehat daripada mengerjakan solat. Kalau kata bulan puasa, dia boleh berehat daripada berpuasa. Kalau kata berhaji pun ketika ni dia tak boleh bertawaf. Itu adalah tempoh rehat. Jangan jadikan dia satu beban ataupun jadikan dia satu masalah. Awak lah main ni. Terima. Pasal apa? Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi hadiah daripada Allah kepada perempuan yang normal lah kita kata. Ada satu wanita yang tak ada haid. Siapa dia? Sayyidatina Fatimah. Dia ada anak tak? 4 orang. Ada anak. Tapi dia tak ada haid. Dia tak ada nifas. Dia kena solat sepenuh waktu. Yang ayah dia, baginda Nabi SAW pergi ziarah dia, tinggal tulang dengan kulit dia punya kurus. Dia duduk buat apa? Dia duduk kisah gandum. Adalah hijab dia satu selendang yang di atas kepala dia ketika mana tangan dia laju mengisar gandum, terungkai hijab daripada kepala dia. Ayah tu tolong ikat. Tolong ikat. Waktu ni Rasulullah pegang dia punya hijab dia. Rasulullah kata nipisnya. Pasal apa? Ada satu tu saja. Ada satu tu saja. Kita punya hijab, hari-hari tukar. Dia ada satu tu saja. Tapi tu penghulu syurga dah. Jangan kita jadi penghulu neraka sudah. Dan waktu ni dia kata dekat Rasulullah dah. Dia kata aku ni, dia kata, wahai ayah aku ni, dia kata, tidak ada masa untuk berehat. Tak ada langsung. Waktu wanita-wanita lain yang haid berehat. Ketika mana masuk waktu solat. Tapi aku tak juga. Aku tak juga. Lepas tu Rasulullah kata, solat itu adalah rehat yang terbaik. Sebab Allah sayang sangat dekat kamu, wahai Fatimah. Itu yang Rasulullah bagi dekat dia waktu nak tidur. Bagi ubat orat tu. Orang baca 33 kali dekat kita. Rasulullah bagi lepas solat maghrib dan solat subuh. Baca 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kepada Sayyidatina Fatimah, Rasulullah bagi macam tu juga. Tapi ketika hendak tidur. Tu buat orat. Okey. Kita orang perempuan boleh amal lah. Boleh amal 33 kali itu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali sebagai ubat orat. Letih tak? Tak. Tak buat apa. Tak kisah tepung. Tepung main kisah siap dah. Tak main kadang tepung tu sampai naik kumbang. Tengok tarik. Expired. Rasa makan dah mak racun. Anak tu abang mak buta. Tak berapa dah nampak. Tarik dah habis.
Anak kata janganlah mak oi. Ni kumbang berkeritam dah. Kalau hang tak habak kata kumbang berkeritam, aku goreng yang kumbang-kumbang. Punya senang dah. Lepas tu kan, tak larat. Besar tak kata tak larat? Hari-hari. Duduk di mulut. Tak larat. Hang buat apa ya Allah? Hang buat apa yang tak larat? Hang tak buat apa pun dah. Ya Allah. Macam manalah nak jadi ahli surga kita ni nak? Kalaulah kita nak dibandingkan dengan keluarga Rasulullah ni, tak manalah kedudukan kita ya Allah. Ha? Apalah yang aku nak bawa menuju kepada Allah ni. Banyak cerita yang Allah Ta'ala akan bicarakan. Okey, kita kembali kepada ayat ni. Okey, saya dah kongsi satu. Sayyidatina Fatimah, dia ada satu lagi tudung. Tadi saya kata dia ada satu kan. Dia sebenarnya ada dua tudung. Satu tudung yang dia pakai ketika berkahwin. Nah, Rasulullah beli di Yaman, kirim dekat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni seorang tajir, peniaga. Nah, dia berniaga, Rasulullah pesan, aku nak bagi Fatimah ni kahwin. Tolong beli tudung untuk dia pakai pada hari kahwin dia. Tudung tu dia ada sulaman warna sulaman bunga hijau putih. Dia nak bagi kepada puteri dia pakai. Kemudian bila mana sampai tudung tu, Ammar bin Yasir bawa balik tudung tu, dia hadiah bagi dekat Sayyidatina Fatimah. Yang satu hari waktu orang main minta sedekah, dia tak ada apa dah dia nak bagi. Habis kalung emas kahwin dia semua dia bagi habis. Ada orang main minta juga, dia ada tudung tu saja. Nah, dia kata aku ada satu tudung yang aku pakai ketika berkahwin dengan Sayyidina Ali. Kalau laku, pergilah jual. Dia bagi tudung tu. Ha? Sampai tahap tu lah. Itu yang kata penghulu syurga ni. Penghulu syurga bagi wanita-wanita dunia. Ha? Allah, ya Allah. Okey. Sebab apa? Dia tak pernah berhenti sehari pun daripada solat. Tak pernah berhenti. Bermula daripada solat itu difardukan hinggalah sampai dia nak mati. Dia dicatat di dalam sejarah dia wafat pada waktu bertepatan dengan Nabi wafat. Selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan, waktu yang sama dengan baginda Nabi SAW, dia masuk mandi. Dia pergi, kata ada sejarah mengatakan dia pergi ke rumah Aisyah. Nah, dia pergi ke rumah Aisyah. Dia kata kepada Aisyah, tolong tengok Ustaz Hasan dan Husin yang masih kecil ketika tu. Ha? Dia nak pergi mandi. Dan kata Aisyah, ada yang kata dia masuk ke rumah Ummu Salamah. Ada yang kata dia masuk rumah Ummu Habibah. Tu semua mak tiri dia lah. Nah, isteri-isteri Rasulullah. Tapi saya kuat berpegang kepada satu hadis ni yang kata dia masuk ke rumah Aisyah sebab dia wafat di situ. Dan bila mana dia masuk mandi, kata Aisyah lama sangat dia mandi. Seolah-olah dia sedang mandi wajib. Bila keluar tu dia minta kepada Aisyah, ada tak kafan yang diterima oleh Rasulullah ketika mana wafatnya Sayyidatina Khadijah? Jibril datang membawa 5 pasang kain kafan. Ada tak dia kata? Ada, kata Aisyah. Nah, ada dalam simpanan. Dia pakai. Dia bersolat duha. Nah, masuk ke pemakaman ayah dia. Masuk dalam tempat Nabi, makam Nabi. Nah, selesai dia solat duha, dia masuk ke tempat Nabi. Tak tahulah apa dia sembang dengan ayah dia. Ini yang kita kata. Ada orang kata, di kubur tak boleh cakap. Tak boleh cakap dengan orang mati. Orang mati tak dengar. Baik, Sayyidatina Fatimah
bercakap-cakap dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal bercakap-cakap dengan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah bercakap-cakap dengan Rasulullah dan ayah dia waktu dia masuk ke pemakaman. Walaupun ada pendapat yang kata tak boleh panggil. Nah, okay, dia masuk letih badan, sakit. Kita tak tahu apa yang dia rasa, no? Dengan siap dah mandi, siap pakai pakaian kafan, no? Yang ditemui oleh Aisyah kan, kata tok dia kena ngasuh cucu tu saat. Tunggu keluar tak keluar, tunggu keluar tak keluar. Masuklah pergi tengok dalam bilik tu. Rupanya dia dah terkulai di atas makam ayah dia. Dia dah terkulai. Bibi tengok dah wafat dah. Dah habis dah. Bersih. Bersih. Dia yang kata dia tak pernah tinggal solat walaupun 1 rakaat. Tidak ada qada dalam diri dia. No? Masya Allah. Nak banding dengan kita nak kira bab qada saja, tak terhitung banyaknya. Punya banyak nak cerita. Sampai tak kerti nak kira. Hak yang dulu-dulu tak qada. Hak yang waktu jahil tak qada. Hak yang mula-mula akil balik. Kira balik. Umur berapa akil balik? Umur 13. Ada yang 10. Ada yang 9. Ada 15. Ada 14. Solat macam mana? Waktu tu dah taklif dah. Dah berat dah kat kita tu. Kita tinggal dah. Kena qada tak? Kena. Mak kami tak kata apa pun. Mak hampa tak kata apa. Allah kata. Rasulullah kata. Kena kira dah. Daripada mula kita akil balik. Dah pun tertanggung di atas kita. Buat ke tak buat? Ada buat, ada tak buat. Kadang rajin buat. Kadang pergi sekolah saja. Di sekolah semayang. Semayang di sekolah balik. Main rumah tak sembah ya. Kena kira dah. Daripada saat tu. Jadi kira macam mana? Qada. Qada. Jadi lepas qada solat tu, barulah rasa senang. Habis lagi? Tak habis. Kalau nak kira dengan hidup. Kita kan lepas dah habis tempoh remaja penyegal semayang. Habis tempoh remaja dia kahwin. Dia jumpa pula dengan anak kecil. Dia jadi penyegal pula lagu tu. Tambah kalau dulu punya hak yang zaman tak ada lampin pakai buang ni. Kan lagilah dia segan semayang. Pakai repkin tu. Kan? Bubuh plastik pula kat luar. Anak tu duk kencing di dia lagi dia tak semayang. Kira lah cik. Jenuh lah cik kira. Tak habis-habis. Allah Ta'ala nak abang di sini. Apabila dia kata telah kamu selesai sembahyang. Maka ingatlah Allah. Dikala berdiri. Dikala duduk. Dikala berbaring. Hampa jangan lupa Allah. Dah kata habis dah sembahyang. Selesai dah hampa tunaikan solat. Jangan macam tu terus lari tinggal. Teruslah berzikir. Teruslah berzikir. Katalah lepas bagi salam. Tak larat sangat dah. Aku nak pergi tidur lah. Sambil tidur tu ingatlah Allah. Kalau duduk pun ingatlah Allah. Kalau berdiri pun ingatlah Allah. Ini di antara dalil yang mengatakan lepas solat adanya wirid. Adanya wirid. Maknanya Rasulullah pernah mengajar kita jangan terus bagi salam tu cabut telekung atau bangkit tinggal buang. Sekurang-kurangnya ingatlah Allah dengan 3 kali istighfar. Sekurang-kurangnya. Bila dah selesai buat tu, jangan terus lari. Nak lari pergi mana? Kalau hangat sangat pun, orang Pulau Pinang panggil hangat. Dia tak panggil panas. Hangat. Aku hangat sangat. Acut. Cabut telekung. Tak apa. Berzikir sambil cabut telekung boleh tak? Boleh. Tak salah. Kemudian, tak larang dia nak duduk sakit pinggang. Aku nak tidur. Sambil tidur berzikir boleh tak? Ya, boleh. Kemudian, sambil berjalan boleh tak?
Boleh. Nak buat dengan tak mau je kita ni, no. Kita akan cari alasan untuk tak buat apabila kita banyak kerja. Tak dan lah nak baca tu. Tak dan lah nak baca ni. Dah hang tak mau baca, benda lain hang boleh bunyi. Merumit-rumit saja mulut hang punya bunyi. Takkanlah hak yang benda-benda yang elok tu hang tak boleh bunyi. Nah, okey. Lagi satu yang Allah Ta'ala sebut, fadhkurunallaha qiyamah. Hendaklah kamu ingat kepada Allah. Nah, makna dia di sini, hang sembahyang juga. Kalau kata hang tak boleh sembahyang secara berdiri, maka kata Allah, duduklah. Duduklah. Kalau hang tak boleh duduk, wa ala junubikum. Tidurlah, berbaringlah. Junub ni maksud dia di atas rusuk. Sebab kita memang dituntut, disarankan, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur dalam keadaan mengiring. Yakni kita tidur di atas junub. Junub ni lambung lah, rusuk lah. Di atas rusuk kanan. Kita tidur atas rusuk kanan. Sunat sangat-sangat. Dalam Al-Quran pun disebut. Tetapi adalah makruh kalau kita saja-saja tidur telentang. Maksud makruh ni, saja-saja nak tidur telentang. Tak elok lah. Kalau orang tengok pun tak elok kan? Maka yang terbaik dan terlebih sopan adalah mengiring. Allah ajak, Rasulullah ajak. Rasulullah tidur di atas kedua belah tapak tangan. Letak. Baginda tak ada bantai, no? Okey. Kita ada bantai kan? Bila kita ada bantai, tangan boleh tak nak boh? Letak sikit tepi sikit. Ambil sunnah. Sebab Rasulullah dia tak ada bantai. Dia letak, dia letak tangan dia. Kita ni bantai keliling. Atas kepala 2. Atas kaki 2. Tak usah cerita lah, no? Tu tak cerita hak bantai dekat peluk panjang. Dia nak letak kaki, dia nak letak tangan. Dia ada lengan dia, Rasulullah ada lengan dia. Okey, baik. Tidur di atas lambung kanan. Ala junubikum. Begitu juga solat. Kalau hang tak boleh solat duduk, solatlah berbaring. Utamakan solat berbaring secara mengiring. Kalau boleh. Tak boleh. Dia memang dah lumpuh. Ngiring pun kita nak kena tolak dan sendal bantai. Susah. Baik. Bagi dia sembahyang dengan cara melentang. Tetapi tinggikan sikit kepala dia. Janji sembahyang. Bol hapik bantai 2 biji. Bagi kepala dia terangkat sikit. Kalau kita tengok, kepala lebih tinggi daripada kaki. Yang tu cara orang solat secara telentang. Kalau tidak, yang terbaiknya solat sambil mengiring. Ada, kalau solat sambil mengiring ni, ada rokok tak? Tak ada lah. Sujud lagi tak ada lah. Dia pun nak mengiring. Okey. Tetapi, ni Rasulullah ajak. Kalaulah kita ni sakit yang teramat sangat, kita boleh tidur untuk menahan sakit di atas lambung kiri. Sakit apa pun. Demam ke, sakit kepala ke, sakit gigi ke. Kita kalau sakit, kita nak cari tempat tidur kan. Sakit apa pun nak pergi tidur. Walaupun dia kata, aku tak boleh tidur. Sakit betul tidur. Padahal dia punya duduk tempat tidur, dia bangkit. Asal sakit, dia nak pergi tidur. Betul tak? Bagi kita, tidur itu adalah pengubat daripada segala sakit. Betul? Kadang-kadang kan, malam ni penuh harapan. Esok bangkit lega kot. Kan? Kalau sakit ni, sakit malam ni, esok bangkit lega kot. Bangkit lagi esok. Oi, lagi sakit lagi semalam. Itu harapan kita. Okey. Kalau kita sakit,
kita tidur di sebelah lambung kiri. Mengiring ke kiri. Ada orang yang dia sakit pinggang tau. Sakit sangat pinggang dia. Untuk menahan. Bukanlah kata nak sembuh. Nah, tak lagi ustazah tu dia pemerhong. Dia kata orang sakit pinggang tidur di kiri terlebih dah. Nah, menahan sakit yang teramat sangat. Maka mengiringlah di sebelah kiri. Boleh di antara kebaikan dia boleh tahan sakit. Okey, kalau kita sakit kaki, kalau kita sakit kaki Kak Liana, mengiring di sebelah kanan. Mengiring di sebelah kanan. Yang ni Rasulullah ajak, Itu cara kita tahan sakit. Besok carilah ubat. Janganlah duk pakai hak tu saja. Lepas tu kita katalah tak betul pun kan. Kita kena berikhtiar. Inilah ayat ni diajak. Bila hampa selesai solat, janganlah terus lari. Teruslah berzikir mengingati Allah. Sama ada dalam kamu berdiri ke. Berdiri ni maksud kita sambung kerja. Kadang kita diberi kerehatan untuk berapa masa je. Dalam waktu rehat kerja, ada waktu solat, ada waktu makan. Masa tu kira macam pendek sangat kan? Kita tak boleh nak berwirid lama-lama, nak berzikir lama-lama. Kita kena terus bangun. Okey. Berzikirlah, sebutlah nama Allah. Sambil istighfar, sambil lipat telekong, sambil berjalan. Sambil pakai kasut. Sambil tu. Kemudian, teruslah mengingati Allah. Jangan hanya ketika solat sahaja semata-mata. Dan kemudian dia kata, فَإِذَا تَمَعَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَةِ. Maka apabila kamu telah tenteram, maksud dia aman, bukan dalam perjalanan, bukan ketika mana sakit, bukan ketika mana perang. Maksud dia macam kita ni aman tak? Oh, aman, tenteram, sentosa. Semayanglah dia kata. Faqimus solah, maksud dia sallu kama ra'aitumu an usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana hangpa tengok aku sembahyang. Pernah tengok Rasulullah sembahyang? Tak pernah kan? Tapi kita baca hadis selalu cerita pasal Rasulullah sembahyang. Betul tak? Dengan wuduk baginda yang sempurna. Dengan solat baginda yang sempurna. Dengan pakaian baginda yang sempurna. Semua tu kita dah baca hadis. Itulah cara kita tengok Rasulullah sembahyang. Yang mana ketika mana baginda bersolat, keadaan hati baginda bersih. Tidak ada dunia sikit pun di dalam. Kita bersolat, dunia penuh dalam hati. Dia main kacau lah macam-macam. Waktu solat lah dia nak kacau. Habis sangat pun, dia nak terkentut. Kentut tu dunia ke akhirat? Tak tahulah dunia ke akhirat. Akhirat telah kentut lah. Tu hak dunia lah. Hang makan haru biru sangat. Benda berangin hang telan. Angin ni dia akan main waktu tu lah. Waktu kita tengah tenteram. Orang sembahyang ni dia tengah tenteram. Heran lah. Kalau asal ambil sembahyang. Ada je wuduk dan dia berusaha. Nak terkentut. Kita pun kata, biasa dia nak kentut. Kita pun kentut dia tak rasa pun. Punya jahat jang. Ni Rasulullah kata, solatlah waktu kamu tenteram. Kita ni dah aman tenteram. Tapi kacau bilau dalam ni. Dalam hati kita punya kacau bilau lah. Takut pun takut juga. Habis takut apa tu? Takut saat lagi orang main bagi salam. Aku tak ada. Tadi dia telefon lah. JNT. COD. Dia telefon lah, makcik ni saya nak tahu rumah tak mana. Asal lokasi. Antak dah. Tunggu tak main, tak apalah. Aku pergi sembahyang dulu. Tapi takut juga sembahyang takut. Takut lagi aku tengah sembahyang. Mai lah. Tak lagi. Kalau dia mai, aku tak menyut. Dia balik. Dah lah dia barang yang punya mau. Buka handphone, tekan. Bayak pakai BI punya senang. Tenteram tak? Tenteram pakai nama tu.
Nah? Hati ni takut ni. Kan saya dia marah. Dengar motor tak mana-mana tu. Bukan marah kita. Sampai dah. Sampai dah ni puluh nak semayang. Allahu Akbar. Kacaunya hampa. Nah? Lagu tu. Hati yang tak tenteram. Suasana hidup kita tenteram. Aman, sentosa. Tak ada siapa pun main duk jerikah marah kita nak semayang lah. Cuma kita sahaja. Hati kita dalam keadaan takut. Kata Allah lagi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang diwaktukan, kewajiban yang ditetapkan untuk orang-orang beriman saja. Sembahyang ni hanya akan mengikat hati orang-orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak mahu sembahyang. Dia sendiri tak mau. Dia kalau kita kata orang tak sembahyang. Nanti nak sembahyang lah, tunggu hati terbuka. Maksud dia, iman tak masuk dalam diri dia. Sedih lah. Walaupun kita sembahyang bukan dalam keadaan tenteram. Saya kata kita ni tak tenteram loh. Hati kita kacau bilau. Nah? Walaupun kita bersolat dalam keadaan tidak tenteram. Tetapi kita nak solat tak? Nak sembahyang. Apa juga kita nak sembahyang. Semalam gerhana bulan. Kan? Kawan-kawan pakai hantar lah macam mana cara nak solat gerhana. Dia milestone sekali kan? Ha? Kita ni punya praktis lah. Ada yang buat. Di masjid sini ada buat tak? Masjid ada buat? Dia ada 2 khutbah lah. Ni nak baca mana? Ustazah, saya sembahyang seorang-seorang di rumah. Nak suruh siapa baca khutbah? Baca seorang-seorang. Khutbah tu tak wajib pun. Nak baca-baca, tak baca pun tak apa. Okey? Tapi nak sembahyang tak? Nak sembahyang. Hak yang wajib pun nak sembahyang, yang sunat pun nak sembahyang. Walaupun tak tentera nak sembahyang. Itu tanda ada iman. Ni ayat ni bukti dia. Untuk orang-orang yang beriman, sembahyang itu adalah satu waktu yang diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Orang yang beriman tak dapat tidak dia nak sembahyang. Walaupun dia tak khusyuk. Kalau puan-puan tanya saya, Ustazah sembahyang khusyuk tak? Saya habaq dengan rasa tak malunya muka saya. Tak khusyuk. Yang nak kata khusyuk ni, dia memang fana dunia. Dia tak ingat langsung tentang keduniaan. Yang ni cicak bunyi pun dengar. Cicak bunyi kot. Bukan arah mana lah. Pun hang dengar. Pasal apa? Terlampau tenteram. Suasana terlampau tenteram dia dengar ke semua. Itulah kita. Tetapi oleh kerana dalam hati ada iman, nak bangkit, nak buat juga. Sama ada diterima ataupun tidak, itu milik Allah. Tapi kita kena bersangka baik dengan Allah tau. Allah Ta'ala sedang menerima pemberian aku ni. Allah Ta'ala menerima solat aku ini. Allah Ta'ala menerima amalan aku ini. Kita kena selalu bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla yang dia selalu menerima. Selalu menerima. Bersangka baik. Sebab Allah Ta'ala ni, dia akan ikut apa yang kita sangka. Jangan kita ingat, aku sembahyang tak khusyuk, Allah Ta'ala tak terima. Buat lain. Kena buat lain. Tapi kita kena selalu bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah sifat orang yang beriman. Okey. Seterusnya ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kata Allah, dan janganlah kamu lengah di dalam mengejar kaum itu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika adalah kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula sebagaimana kamu derita. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah hal yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Ayat yang ke-104 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita sama-sama untuk berfikir tentang melengahkan satu kaum. Macam saya cerita tadi. Hak yang nak duk kejar JNT tu. Tidak pun orang main bagi salam di rumah.
Kita ni pulun berderah semayang. Pasal apa? Ni orang main bagi salam. Dulu sungguh postman. No? Postman tidur tin depan tangga rumah. Ini postman tak main dah kan? No? Tapi lagi jahat dia postman ni ada apa dia? Telefon. Oi, mesej masuk banyak. Ha? Kita dah semayang. Konon ambil telefon letak di tepi. Senang nak tengok jam. Pemohong. Ha? Natang tu dia bunyi. Silent lah Ustaz. Kan kita kata Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ha? Silent Ustaz. Jangan duk perambak sangat dalam menatang tu. Kalau dalam ayat ni yang mana Allah Ta'ala pesan kepada sahabat-sahabat yang bersolat khauf tu, nah, suruh tenang jiwa lah. Tenang hati. Jangan duk kejar satu kaum. Yang mana kaum tu kalau kata dan kita dah masuk waktu solat, yang musuh yang mai serang dengan kita ni dah lari, jangan hambat dah lah. Biar pergi dekat mereka. Okey? Sebab waktu kita solat, mereka dah tengok, mereka takut. Orang Islam ni punya keimanan yang kental, yang begitu kuat. Walaupun dalam keadaan perang, nyawa di hujung pedang, tapi masih lagi mendirikan solat. Itu menimbulkan rasa gerun di dalam hati-hati musuh. Ha? Mereka tak kacau, mereka tinggal. Ha? Mereka tinggal. Mereka akan lebih rasa hormat. Ha? Jadi, Allah Ta'ala pesan kepada tentera muslimin, terus hamba lah. Semayang terus lah. Untuk kita ayat ni, hak yang dah berbunyi tu baik pergi dia lah. Hang buat tak tahu sudahlah, biar dia berbunyi. Dia bukan nak raya, terang mana sangat lah dia nak telefon kita. Awak semayang sampai 2 jam ke? 10 minit paling lama. Paling lama. Tak percaya cuba baca Fatihah. Seminit tak? Tak dan habis 1 minit dah habis baca Fatihah tau. 7 ayat tu punya cepat. Nah, cuba baca Fatihah, cek tengok. Berapa saat saja kita baca Fatihah. Campur 4 rakaat tu. Baru dah ada 7-8 minit. Dah habis solat. Sat lagi tengok telefon tu dia naik nombor yang panggil kita tadi tu. Telefonlah dia balik. Nah, kalau kata dia nak habaq kematian pun, takkan dalam masa 3 minit orang mati je nak bertanam lah kot. Kan? Nah, kata kita ni jahat tau. Duk teringat dia tak boleh ni. Ni pasal apa ni? Ni penting ni. Dia tak telefon tepi dia akan telefon bila berbunyi nyala. Dia relin. Relin tengok siapa? Naik lama. Jahat hamba dia dah. Tak malu ke Allah duk tengok lah. Kiraman kat TV ni tulis tu. Yang hari ni dia semayang dia relin telefon. Hati hang tu kat mana? Tak marah lah tu dah. Okay, tapi dia kata, jikalau kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula sebagaimana yang kamu derita. Ini sebab peperangan. Kita bawa dulu ayat ni tentang sebab peperangan. Kalau orang sakit, sakit. Sebab apa? Sebab dalam perang, disakiti dan kita juga menyakiti. Mereka lari, tentera musuh lari dengan sebab sakit. Tak tahan. Dibedal oleh tentera muslimin. Sampai mengalah terpaksa lari. Dah sudah. Kata Allah, jangan kejar dah. Mereka dah sakit. Kalau hang sakit, mereka pun sakit. Kata Allah, sudahlah. Tinggallah. Kalau ada yang gugur, kata Allah, maka ambillah dan semadikanlah mengikut mujahid-mujahid yang gugur dalam peperangan, dikebumikan dengan darah dan pakaian tersebut. Macam itulah juga ayat ni kita buat mai dekat kita lah ni. Kalau hang sakit, disemayang orang sakit. Bukan hang seorang saja sakit. Orang lain pun sakit. Tak boleh bagi alasan, aku tak boleh semayang ini pasal sakit sangat. Tak boleh bagi alasan. Kecuali kalau kita pingsan waktu tu. Kita pingsan, tak sedar diri. Lama dah pingsan? Lama. Habis satu waktu. Luput waktu tu. Pingsan daripada sebelum zuhur sampai asar. Tu lama dia pingsan. Okey.
Waktu dia tersedar ketika ini, dia wajib qada. Tapi kalau dia koma. Tahu kan orang koma? Koma tu dia tak titik lagi kan? Dia koma, katalah orang tu dia koma 5 bulan. 6 bulan. Ada yang setahun pun ada. Saya pernah jumpa orang tu koma 6 tahun. Dia tak payah qada tau nah. Dia tak payah qada sembahyang dia dalam tempoh 6 tahun bila dia sedar balik. Bila sedar, Allah Ta'ala bagi balik dia mai tau. Dia mai, dia sedar. Anak-anak yang jaga dia 3 beradik. 3-3 berikrar takkan kahwin. Tak kahwin dia buat tu, 3-3 beradik tu. Jaga mak tu nah. Kemudian bila mana mak tu sedar, siapa sangka dia nak mangkit, dia lagi sihat. Anak dia hak 3-3 tu mati. Mati bukan dengan sebab sakit lah. Aksiden dah. Mati dengan sebab nak mati. Ni kita kata kerja buat Allah tu berbeza. Dan akhirnya bila mana dia sihat, dia cerita dalam tempoh 6 tahun tu, dia rasa macam sehari je dia tidur. Dia tak tahu dia di mana. Nah, dia cuma nampak macam doktor mai, misi mai, tapi dia tak boleh nak sembang balik. Dia mendengar, dia tahu anak-anak dia berikrar tak mahu kahwin, nak belah dia. Nah, dan selebih tu dia tak ceritalah apa-apa yang dia jumpa nah. Hanya itu dia kata, dia boleh rasa kesakitan begini-begini. Tapi tak rasa dalam tempoh lama. Rupanya 6 tahun. Anak-anak tu tak kahwin. Allah Ta'ala matikan anak-anak tu. Allah Ta'ala tu maha kaya. Dia buat apa yang dia suka. Dia ada perancangan. Nah, kita merancang, Allah merancang. Dan Allah itu sebaik-baik perancang. Bila dah sedar balik, sambunglah solat. Sambunglah solat macam biasa. Dalam ayat yang kita baca ni tadi, hak yang solat sakit. Walaupun luka parah, darah merambu, nak pergi cari di mana, nak salin kain baju tak ada, di medan perang. Solatlah. Bersolatlah. Macam itulah juga, kita pergi buat haji ke, kita pergi buat umrah, kita ada di atas kapal terbang. Kita masuk, tandas kapal terbang, air tak ada. Kita nak basuh, najis. Tadi kita makan banyak sangat atas kapal terbang, orang masuk kencing, dia masuk dengan berak sekali. Air sikit. Hati kita rasa apa dah? Tak puas. Rasa macam basuh tak cuci. Waktu masuk, wajib dah sembahyang. Wajib. Lalu dia kata apa? Rasa macam tak selesa nak sembahyang. Kencing membasuh tak cuci. Berak membasuh tak cuci. Tak usah sembahyang lah. Turun qada. Haram. Haram hukum dia. Sembahyang juga. Walaupun dalam keadaan bernajis. Sebab solat tu wajib. Mak tak mak kena buat juga. Dia boleh kata, walhal hang baru balik haji. Hang dalam perjalanan balik umrah. Hang boleh tak mas sembahyang. Rugi tu. Tambang dah lah beribu-ribu. Pergi buat kerja punya susah payah. Tawaf 7 pusingan. Sa'i 7 kali pergi balik. Tengok. Kerana silap sikit hantar mas sembahyang. Habis dah najis. Yang ni membuat penyepak pun atas kapal terbang tu. Dia kata dah najis nak sembahyang juga. Sembahyang juga. Sekali lagi turun hang pergi cuci. Hang qada. Baru boleh qada. Pergi bagi bersih. Saya qada balik. Tapi atas tu tetap kena sembahyang. Telena tengok-tengok. Jaga-jaga terang benderang. Atas kapal terbang. Kan kita tak tahu subuh ke mana hala. Jaga-jaga Allahu Akbar. Terbit dah matahari. Ya kalau malam dia berhenti suruh kita tutup tingkat kan. Lena lah kan dia gerak bagi makan dia. Makan ada yang mangkit. Makan. Lena balik. Hang makan. Tang sembayang, tak mas sembayang. Tak malu ke Allah ke? Kalau dia pergi bocok kapal terbang hang tu macam mana? Kita kena fikir betul dah. Kalaulah dimatikan aku waktu ni, aku dah bersolat. Walaupun dalam keadaan bernajis, aku dah bersolat ya Allah. Sekali lagi dia bagi turun dengan tenteram, aman, sentosa. Hampirlah cuci ayak punya belambak bumi Malaysia ni, no? Hang cuci hang solat. Kalau hang rasa pakaian kena najis, hang cuci dekat pakaian kena najis tu.
Untuk apalah alasan kita kata tak mau sembahyang, no? Jangan ada, nah. Kalau kata hang sakit, sakit mau sembahyang. Sembahyanglah bicara sakit. Tu kata Allah, kalau hang kata apa sakit, orang lain pun sakit juga, nah. Tapi dia sembahyang pun, apa yang nak kata dak, nah? Dan Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Allah tahu macam mana keadaan kamu. Nah, dia yang buat hang bagi jadi macam tu. Allah tahu kita sakit. Kan ada yang orang tengok kita sembahyang sambil duduk. Awak sembahyang sambil duduk macam tu salah. Macam tu tak sah. Kan orang nanti viral sembahyang duduk lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kita ni punya pening kepala lah. Yang mana satu lah aku nak ikut ni. Ada yang suruh rokok, sujud sama macam rokok. Hak yang sujud duduk atas bangku tu tak sah pula dah. Ada yang kata sujud tangan kena lepas ke bawah bagi kena lantai. Pasal dahi dah tak kena lantai, janji tapak tangan kena lantai. Kalau perut hang nipis, hang tunduk lagu tu, kenalah tapak tangan ke lantai. Kalau perut hang tebal, dia terapung. Benda ni kita nak bagi fatwa, tengoklah keadaan manusia yang berbeza-beza. Sakit dia, berbeza-beza fizikal dia. Ni pakai hentam, tak sah. Kesian kawan yang duk sembahyang atas bangku ni. Habis selama ni aku duk buat tak sah lah. No? Tak sah. Pasal apa? Pasal rokok ni dengan sujud ada beza. Sujud kepala ke bawah sikit memang macam tu. Tapi dia tak mampu. Rokok pun macam tu, sujud pun macam tu. Dia tak mampu. Dia sakit. Nah, sakit kita tak sama. Tu Allah Ta'ala kata tak apalah. Allah tu maha mengetahui, Allah lagi maha bijaksana. Dia yang buat kita. Dia tahu kita bukan saja-saja nak buat, no? Sebab tu saya kata, kalau kita bertanya orang yang solat atas kerusi, dia mau ke? Dia tak mau. Dia juga merindu untuk meletakkan wajah dia ke lantai. Dia sangat merindu. Tak apalah, sebenarnya atas kerusi senang. Kita tak tahu hati dia. Jangan duk letak macam tu saja dekat orang lah. Inilah di antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala masih menekankan tentang kefarduan solat. Tak kira hang dalam musafir yang jauh ke, hang tengah duk perang ke, hang tengah duk sakit ke, hang tengah duk tak larat ke, hang tengah bernajis ke, wajib hang solat. Ayat ni Allah Ta'ala mengajak kita sama-sama berfikir tentang kewajipan yang dikatakan solat tu mauquta. Solat yang telah diwajibkan mengikut waktu-waktu yang ditetapkan. Bukanlah dia suruh kita sembahyang 24 jam tu. 24 jam kita hidup, hanya 5 waktu je yang ambil. Macam minggu lepas kita bicarakan ambil serba 10 minit. Kalau 5 waktu baru ada 50 minit. Tak luar pun. Tak ada lagi 23 jam 10 minit. Nak lompatlah 23 jam 10 minit tu. Wallahualam. Selesai sudah. InsyaAllah. Minggu depan tak ada lah. Minggu depan minggu ketiga. Minggu depan di surah As-Sa'adah. Jadi minggu keempat insyaAllah kita jumpa lagi. No? Ada soalan nak tanya tak? Ya, silakan. Okey. Orang yang kena stroke, ataupun yang dia kencing tak lawa lah. Memang sentiasa ada. Boleh tak buat solat jamak? Ya, boleh. Dia boleh jamak solat dia. Yang ni dia bersolat jamak takhir. Ataupun dia bersolat jamak taklim tapi di hujung-hujung waktu. Contoh saya kata macam ni. Satu wuduk dia buat solat zuhur. Masuk zuhur pukul 1 suku lebih kurang. Atau 1:30. Dia sembahyang pukul 3. Kita bagi dia berwuduk pukul 3. Dalam tu suruh dia berniat jamak secara tamam. Berniat secara tamam maksud dia sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat bukan 2. Dia tak boleh qasar.
Dengan sebab dia dalam keadaan tenteram, cuma dia sakit. Jadi dia boleh jamak. Ataupun dia bawa solat Zuhur dia pergi duduk ke asar. Kalau dia bawa solat dia pergi duduk ke asar, dia kena duduk waktu dekat-dekat nak habis Zuhur. Dekat-dekat nak habis Zuhur. Lepas dia sembahyang Zuhur, dia niat terus. Dia niat terus. Dia sembahyang asar pula. Yang tu dia tak kira jamak. Tapi dekat. Jadi makna dia orang yang sakit, orang yang stroke boleh buat jamak cara dua. Pertama, kita jamak takdim, bawa mai asar dalam waktu Zuhur. Yang kedua, kita bawa Zuhur dekat-dekat dengan waktu asar. Jadi lepas kita bagi salam waktu Zuhur, masuk asar. Dengan satu wuduk. Kalau banyak wuduk susah. Tapi yang paling mudah kita jamak lah. Kita jamak lah. Kita bawa mai asar dalam Zuhur, maka kita bersolat lah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat sebagai jamak takdim. Atau lagi satu, orang yang ada beg kencing tu. Kan? Yang ada beg kencing di pinggang dia tu. Di luar tu, dia boleh sembahyang jamak. Dia boleh menjamakkan solat dia. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi tak boleh qasar. Kena buat tamam. Maksud tamam ni, sempurna rakaat dia. Tak payah buang. Tak payah buang. Biar dia duduk situ. Kan kalau nak buang, susah juga, Susah dah nak buang beg tu. Kan? Tapi tak payah buang. Walaupun dia ada di luar. Tak payah buang. Maha suci Allah. Allah tu maha mengetahui kan. Kita ni kalau nak ikut najis kita ni, kalau kata dia bawa keluar dengan najis besar dia, dengan najis kecil dia lagilah banyak lagi jijik dekat kita ni Tapi Allah simpan aib kita tu. Duduk di dalam segala busuk kita tu. Semua ada di dalam. Terima kasihlah ya Allah. Selalu tutup aib kita Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ana. Ustazah, masa sujud, masa rokok tu, boleh tak kita pegang betih? Dia tak pegang lutut, dia pegang betih. Sah tak Ustazah? Itu saja. Pasal apa dia pegang betih? Oh, tak tahu Ustazah. Pasal tak tahu. nampak sendiri ya. Okey, baik. Sahabat kita tanya, masa rokok boleh tak kita pegang betih? Tak pegang lutut. Baik. Kalau dia terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kalau dia tangan dia panjang daripada ruah badan dia. Bila dia pegang lutut, menyebabkan belakang dia dengan kepala dia jadi tak sama, terpanguk lutut. Sebab tangan panjang. Jadi dia nak bagi sama belakang dia, dia terpaksa melorot tangan tu pegang betih. Itu boleh. Faham tak maksud melorot lah? Dengan sebab apa ni dia nak bagi belakang dia sama. Kita rongkok, Rasulullah ajak belakang dengan kepala kena bagi sama. Kalau letak ayak di atas tu, ayak tu tak condong terbalik. Rasulullah suruh jaga belakang kita bagi sama. Oleh kerana nak menyamakan belakang dia tu, tangan dia panjang, maka dia tak boleh pegang lutut. Kalau dia pegang lutut, dia terangkat tinggi. Waktu ni dia boleh pegang betis. Tetapi kalau saja-saja hukumnya makruh. Dengan sebab Rasulullah ajakkan, Rasulullah kata, hampa sembahyang macam mana aku sembahyang. Dia suruh kita pegang kepala lutut kita, hal keadaan jadi kita jarang-jarang. Maksud kita cekak kepala lutut ni dengan menggunakan 5 jari kita secara jarang. Buka aku ni. Sunat. Bukan lagi tu. Sujud yang dia suruh rapat. Anak-anak jari. Tapi kalau ketika mana rukuk, dia suruh kita cekak kepala lutut. Faham maksud cekak cekak kepala lutut. Itu Kak Ana. Kalau kata kita saja-saja, makruh hukum dia. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Ya.
Baik. Yang tu tak jamak lah kan sebab kita dah buat zuhur di rumah. Okey. Sampai di sana asar. Kita dalam perjalanan. Asar ini kita boleh qasarkan. Kita boleh buat dua. No? Kita boleh buat dua. Pasal kita tak boleh jamak dengan sebab zuhur dah kita buat di rumah. Tinggallah asar tunggal. Boleh dah nak jamak asar dengan maghrib. Tak boleh pandai. Memang tak boleh lah. Asal tak boleh nak berjamak dengan maghrib lah. Walaupun dia tinggal seorang-seorang. Tapi dia boleh dipendekkan. 4 tinggal 2. 4 tinggal 2. Habis tu? Ya. Ya itu solat menghormati waktu. Boleh. Itulah yang sepatutnya kita buat no. Sebab kita takut waktu luput. Kita sembahyanglah dalam kenderaan. Lagu mana cara duduk ke. Tak menghadap arah kiblat ke. Janji sembahyang juga. Dengan sebab apa? Jalan jam. Nak turun tak mana tak boleh. Nama pun jalan jam. Takkan nak berhenti tengah orang putih nak sembahyang tengah tu kot. Kita sembahyanglah walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Dengan pakaian yang tak sempurna. Jadi, solat sekadar menghormati waktu. Balik kita qada. Yang tu yang terbaik. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Waktu kita sujud, ketika mana kita duduk di atas kerusi. Sekadar yang termampu. Kalaulah mampu tangan tu lepas kena lantai, lepaslah. Tapi kalau perut kita tebal, Kak Ila cuba buat, sampai tak? Benin. Jadi tak payah. Tak payah. Buat sekadar yang termampu. Sebaiknya tangan di atas lutut. Sebab apa? Dia lah yang nak, kita kata apa, nak tekan. Kalau kita tak tekan kepala lutut waktu kita tunduk tu, takut tertomoh sekali lagi. Faham tertomoh? Faham, Ustazah, oi. Okey, baik, ada soalan. Google Meet. Siapa dia, sahabat Alam Maya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau macam saya PKL, saya duduk rumah A 6 hari. So saya tak boleh buat jamak. Lepas tu saya pergi rumah B pula 3 hari, saya boleh buat jamak Ustazah. Lepas tu baru saya balik Penang. Okey. Baik. Pi musafir. Memang hajat nak duduk 6 hari, memang tak boleh buat jamak. Sebab kita nak duduk 6 hari. Lebih daripada 3 hari. Hanya dalam perjalanan sahaja yang kita boleh buat jamak. Kemudian kita pindah duduk rumah B pula. Maksudnya sambung perjalanan. Tapi tak duduk lama 3 hari. Masa tu boleh buat jamak. Boleh dijamakkan kerana memang kita tak berhajat untuk duduk lebih daripada 3 hari. Boleh buat jamak. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Habis no? Ya. Okey, kalau macam tu, tengok kita punya kiblat. Kalau kiblat pun okey, kita pakai sempurna, kita ada wudu, dah tak payah qadha. Tak payah qadha. Elok dah tu. Dalam kereta, solat di atas kenderaan. Habis dah? Lah satu lagi, silakan. Okey. Ulas. Di luar daerah. Okey. Kalau kita ni duduk di taman. Taman Cempaka. Duduk di Taman Cempaka. Berapa puluh bilik rumah. Keluar pi. Sampai mana yang nak boleh dah buat solat jamak dan qasar ni. Keluar daripada taman tu. Ya. Keluar daripada taman tu. Keluar tu. Bila keluar daripada taman tu, dia pergi taman lain.
Taman Kucai pula. Dia sembahyang jamak kat situ. Boleh dah. Dia sembahyang jamak. Tapi jangan patah balik ke rumah. Teruskan perjalanan. Tak sampai. Ya. Okey. Taman Kucai. Kita duduk Taman Cempaka, pergi ke Taman Kucai. Boleh dah. Dah boleh dah. Tak payah tunggu 2 marhalah dah. Tak payah tunggu dah. Okey, saya bagi contoh yang paling mudah. Nah, saya bagi contoh gini. Kita nak pergi KL, naik bas di Sungai Nibong. Kita duduk di Bayar Lepah. Bas kita pukul 3 petang. Contoh, bas kita pukul 3 petang. Kita takkan nak keluar dari rumah pukul 3 petang, betul tak? Kita keluar sebelum zuhur. Kata kita keluar sebelum zuhur. Dengan sebab apa? Takut tertinggal bas. Kita pun keluar. Naik bas juga. Keluar pergi. Sampai di Sungai Nibong. Masuk waktu zuhur. Boleh dah buat jamak. Baru Sungai Nibong kot. Nah, kita musafir dah. Kita dah bermula musafir. Walhal, tak sampai lagi 2 marhalah. Baru berapa kilometer kan? Dah boleh mula buat. Atau, kita nak naik kapal terbang. Kita duduk di Sungai Ara ni. Nak naik kapal terbang. Nah, keluar daripada rumah. Sampai di airport. Dah pun boleh jamak. Nah, walhal baru sampai airport kot. Sebab dah keluar daerah. Faham? Alhamdulillah. Terima kasih. Habis tak? Ada lagi tak? Macam Kak Limah tanya minggu lepas. Kalau orang berlepas tak boleh, dia nampak bumbung rumah dia. Dia tak keluar daerah lagi. Dia kok mana pun dia kena keluar dulu. Keluar karya. Walaupun tak cukup marhalah. Ya. Walaupun tak cukup marhalah. Sebab tujuannya memang melebihi 2 marhalah. Cuma dia baru keluar karya. Faham tak? Lagu tu lah. Bak sembahyang jamak ni faham tak faham? Tak faham tanya pula. Sampai faham. Okey, tak ada apa dah no? Tak ada apa, saya sudah dulu nah. Sebelum tu, saya nak panggil karya Masjid Sungai Ara untuk menghadiri jemputan majlis perkahwinan anak lelaki saya pada tarikh 4 hari bulan 12 hari Ahad di Masjid Makbul Teluk Kumbar. Jauhnya macam luar Teluk Kumbar tu. Yang tu keluar karya tu. Boleh jamak tak? Awak tak boleh? Tak cukup 2 marhalah. Test dia tu dah. Okey. Jemput semua dah. Semua sekali. Saya kata kalau ada suami, jemputlah dengan suami-suami. Sebab apa? Ada suami yang merungut dekat ustaz. Ustazah panggil orang perempuan je. Tak, saya panggil seisi keluarga nak. Jadi setiap tempat yang saya mengajak, saya akan jemput. Walaupun orang tu dengar berkali-kali, tapi dignori sekali je lah. Okey lah. InsyaAllah nak. Ya, tak lagi ada makan. Makan je kita ni nak. Tak lagi jemput. Ada siapa buat kenduri? Lili. Lili anak Pak Nusi buat kenduri. Semoga Allah Ta'ala memurahkan rezeki dia. Memberkati rezeki dia. Dipanjangkan umur. Dilimpahkan rahmat kepadanya. Orang dalam Google Meet tak payah makan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ana, Kak Dima. Okay. Okay, bye-bye. Bye.